Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Majidah Hamdan. Paparan utama malam ini, sebuah pusat latihan kepimpinan generasi muda dicadangkan untuk diwujudkan di Sarawak. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, pengujudan pusat berkenaan adalah bagi melatih golongan muda menjadi seorang pemimpin dalam pelbagai sektor di negeri ini. Ujarnya hasrat berkenaan merupakan aspirasi beliau untuk generasi muda di negeri ini, khususnya di kawasan Parlimen Petrajaya. Kalau saya ada kemampuan dan keupayaan, saya ingin mewujudkan satu training center, iaitu untuk leadership program supaya kita dapat asuh didik anak-anak muda kita menjadi pemimpin. Pemimpin bukan saja dari segi sudut politik, tapi pemimpin dalam pelbagai sektor, termasuklah sektor korporat, bisnes, kemasyarakatan, NGO dan sebagainya. Dan kalau dapat untuk mereka dieksposkan bukan saja untuk peringkat negeri, tapi dibawa ke peringkat kebangsaan dan seterusnya di peringkat antarabangsa, supaya kita ada barisan kepimpinan muda yang ada kemahiran kepimpinan dan juga boleh menjadi penerus kepada perjuangan memimpin negeri Sarawak kepada sebuah negeri yang lebih maju untuk seluruh rakyat Sarawak dan rakyat Malaysia. Itulah harapan saya untuk generasi muda. Beliau berkata demikian kepada media selepas program Juh Breakfast dengan Fadilah Yusof di Kuching pada Sabtu. Datuk Seri Fadilah yang juga ahli Parlimen Petrajaya menambah akan mengusulkan cadangan itu kepada kementerian berkaitan di peringkat persekutuan. Sementara itu, beliau memberitahu perjumpaan bersama dengan anak muda di kawasannya itu adalah bagi mendapatkan maklum balas dan pandangan daripada mereka mengenai prestasi kerajaan yang baru dan sebagainya. Program secara santai itu disertai seramai 45 belia berusia antara 18 hingga 28 tahun yang terdiri daripada Pro Tem Sayap Belia Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB dengan pecahan seramai 15 orang dari kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Tupong, Semariang dan Satok. Berita seterusnya, impian warga Sekolah Kebangsaan SK Nangagayau untuk memiliki bangunan baru menjadi kenyataan dengan siapnya projek pembinaan bangunan baru sekolah tersebut. Menurut Timbalan Premier Sarawak, Datuk Ahmad Douglas Ugambas, dengan siapnya bangunan baru, maka bermulalah sejarah baru bagi SK Nangagayau. Justru beliau berharap sekolah ini akan terus menyediakan peluang pendidikan yang baik serta melahirkan modal insan yang dapat menyumbang kepada pembangunan keluarga, masyarakat dan seterusnya Sarawak. Beliau berkata demikian semasa menyaksikan upacara menandatangani dokumen penyerahan projek siap dari pihak Jabatan Kerja Raya JKR Sarawak selaku agensi pelaksana projek kepada Pejabat Pendidikan Daerah Betong dan Guru Besar SK Nangagayau pada Khamis. Skop projek tersebut adalah satu blok akademik 3 tingkat berserta bilik guru dan makmal, 2 blok iaitu 4 unit dan 1 blok pump house. Projek bernilai 7 juta ringgit itu telah dilaksanakan pada 10 Julai 2020 dan siap sepenuhnya pada 12 Mei 2022 oleh syarikat Paloh Construction Company dan agensi teknikal JKR Negeri Sarawak. Datuk Ahmad Douglas yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Saban kemudian yang mempengerusikan taklimat projek pembangunan oleh JKR Bahagian Betong, JKR Bahagian Seri Aman dan JKR Bahagian Serike di Pejabat JKR Bahagian Betong. Taklimat projek pembangunan ini telah disampaikan oleh Wakil Jurutera JKR Bahagian Betong, Jason Eng Boon, JKR Bahagian Seri Aman dan JKR Bahagian Serike. Keperkembangan di Meradong. Adun Meradong Datuk Din Kuang Hing bersama Jabatan Kerja Raya JKR Bahagian Serike pada Jumaat turun padang meninjau beberapa kawasan yang terjejas akibat tanah runtuh. Antara kawasan yang dilawati adalah Rumah Jimbai Sungai Pidi, Rumah Semambu Jalan KJD Bintango, Rumah Lium dan Tabika Kemas Kimbi Meradong. Hasil tinjauan mendapati keadaan tempat tinggal dan pembelajaran kanak-kanak amat membahayakan serta tidak selamat untuk diduduki oleh penduduk rumah panjang. Dalam hal ini, Datuk Ding turut berharap tuai rumah memainkan peranan penting dengan memastikan penduduk rumah panjang segera keluar dari kediaman buat sementara waktu jika berlaku semula kejadian tanah runtuh demi keselamatan diri masing-masing. Beliau juga menyuruh tuai rumah dan penduduk rumah panjang agar sentiasa peka dengan keadaan semasa bagi mengelak kejadian yang tidak diingini berlaku.
Manakala di Bintulu, Adun Tanjung Batu Joni Pang Leong Ming menggesa pihak kontraktor yang menjalankan projek membina pagar tadika metodis di sini untuk mempercepatkan kerja-kerja mereka. Beliau berkata projek berkenaan telah mengalami kelewatan selama 2 bulan daripada tarikh yang sepatutnya. Jelasnya perbincangan bersama dengan pihak Jabatan Kerja Raya JKR Sarawak, bahagian Bintulu dan kontraktor telah dilakukan agar mereka mempercepatkan pembinaan pagar di tadika metodis berkenaan. Beliau berkata demikian semasa meninjau perkembangan beberapa projek transformasi luar bandar RTP iaitu pagar jenis anti-climb di tadika metodis dan tanah perkuburan metodis serta projek membina penutup parit besi dan pagar besi ke selatan Taman Sutera di sini pada Jumaat. Tegasnya pihak kontraktor perlu memaklumkan lebih awal sekiranya terdapat masalah supaya penyelesaian dapat dibincangkan bagi mengelakkan projek tertangguh. Keperkembangan persidangan Dewan Rakyat, industri baharu seperti industri gula apung perlu diperkenankan kepada masyarakat dengan cara yang terancang dan sistematik. Ahli Parlimen Tanjung Manis Insinyur Yusof Abdul Wahab berkata, ia bagi membuka peluang pekerjaan dan perniagaan kepada golongan muda dalam industri tersebut. Gula apung ataupun nipah palm sugar terhasil daripada air nira pokok nipah yang dikenali sebagai pokok apung oleh penduduk tempatan di Sarawak. Pokok apung ini sebenarnya tumbuh subur dan melata dan di hampir semua kampung dan rumah panjang di kawasan saya. Gula apung dipercayai memiliki kelebihan dan khasiat kesihatan yang tersendiri seperti mengelak dan mengurangkan risiko mengidap penyakit kencing manis dan darah tinggi. Pengenalan industri baharu seperti industri gula apung secara terancang dan bersistematik dapat membuka peluang pekerjaan dan perniagaan kepada golongan muda serta mereka yang berminat mencuburi industri keterjaminan makanan dan menaik taraf sosioekonomi masyarakat tempatan. Bercakap semasa persidangan Dewan Rakyat pada Rabu, Insinyur Yusof juga menyeru beberapa kementerian yang berkaitan untuk membantu dalam meningkatkan industri baru yang berpotensi tinggi seperti industri sagu. Saya mohon daripada Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi sekiranya dapat menyediakan sokongan dana seperti grant dan pembiayaan modal, dan juga saya mohon daripada Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi bagi program pendigitalan ladang dan kilang untuk industri baru yang berpotensi tinggi seperti industri gula apung ini. Di Serikit, penduduk di Jalan Rahman Keria di sini bakal mendapat surau baru sebaik projek bina baru Surau Darul Huda yang sedang rancak dibina siap sepenuhnya tidak lama lagi. Surau bernilai RM500,000 di bawah projek transformasi luar bandar RTP. Bermula Disember 2022, itu dijadualkan siap pada 7 Jun 2023. Selain itu, penduduk rumah panjang Grace Nani Stephen di kawasan Sari juga gembira apabila projek pembinaan rumah panjang 10 pintu bernilai RM770,000 kini sudah siap dan hanya menunggu penyambungan bekalan elektrik dan air. Penyerahan rasmi projek rumah panjang ini oleh kontraktor kepada penduduk akan dilakukan pada 7 Mac ini bersama agensi kerajaan yang terlibat. Timbalan Menteri Perancangan Bandar Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Sarawak, Datuk Len Talif Saleh, pada petang Jumaat telah mengadakan lawatan kerja bagi meninjau semua projek yang siap dan sedang dilaksanakan. Adun Kuala Rajang itu juga amat berpuas hati dengan perkembangan semasa. Projek bertujuan memberi keselesaan kepada rakyat di kawasan beliau. Sebelum itu, Datuk Len sempat melawat dan meninjau perkembangan semasa projek naik taraf Masjid Al-Muttaqin Serikit dan berharap projek tersebut siap mengikut jadual. Sekian edisi malam bersama saya Majidah Hamdan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. #Mebafakta. Salam UKAS.